Hai, bersama saya Remy hari ini, 5 minit, 5 soalan. Hari ini kita akan bincangkan tajuk Sains keempat, Sistem Saraf Manusia. Sistem saraf manusia terdiri pada dua kategori, iaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri pada otak dan juga saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi, dia adalah menjulur keluar ke tepi daripada sistem saraf pusat, iaitu saraf kranium yang keluar dari otak di dalam kepala kita, saraf kranium, dan juga saraf spina yang menjulur keluar daripada saraf tunjang, kita namakan sebagai saraf spina. Neuron pula merupakan struktur yang paling asas bagi sistem saraf. Ia merupakan sel yang paling kecil bagi sistem saraf kita yang dikenali sebagai neuron. Terdapat 3 neuron yang kita akan pelajari, iaitu neuron deria, neuron perantaraan dan juga neuron motor. Di dalam setiap neuron akan terdapat dendron, akson, salut myelin dan juga badan sel. Ini merupakan neuron deria. Neuron deria terdapat pada organ diri kita seperti di mata, di lidah, di hidung, di telinga dan juga kulit. Mula-mula sekali ialah reseptor. Reseptor ialah sel yang akan menerima rangsangan dan menukarkan ia menjadi isyarat elektrik yang dikenal sebagai impuls saraf. Impuls saraf kemudian akan mengalir ke dendron. Dendron akan membawa impuls saraf mengalir ke badan sel. Di badan sel, kita akan dapat lihat terdapat nukleus dan sitoplasma yang berfungsi untuk mengawal pengaliran impuls sama ada ingin membenarkan atau menghalang pengalirannya. Kemudian, impuls akan keluar dari badan sel, akan bergerak ke akson dan seterusnya ke dendrit, iaitu jalur-jalur yang halus pada hujungnya. Dan salut myelin merupakan satu lapisan perlindungan dan juga sebagai penebat untuk mempercepatkan pemindahan impuls. Ini pula adalah neuron perantaraan. Perkataan perantaraan itu bermaksud ia ialah di tengah-tengah menghubungkan antara neuron deria dan juga neuron motor. Sama seperti neuron deria, ia punya dendrit, kemudian punya dendron, tempat di mana impuls masuk, badan sel, terdapat sitoplasma dan juga nukleus, dan keluar di akson, dan di hujungnya juga ialah dendrit. Neuron perantaraan terdapat di saraf tunjang dan juga otak, iaitu di sistem saraf pusat kita. Ini merupakan neuron yang ketiga, iaitu neuron motor. Neuron motor juga terdapat dendrit pada hujungnya, kemudian bercantum bersama dengan dendron, kemudian di badan sel ada sitoplasma dan juga nukleus, kemudian jalur yang panjang ini dinamakan sebagai akson, dan hujungnya akan jumpa efektor. Efektor ini akan memberi gerak balas yang sesuai dan sepadan dengan apa yang telah ditafsirkan oleh otak. Ia terdapat di bahagian-bahagian seperti di otot dan juga kelenjar badan manusia. Sinap merupakan ruang kecil antara dua neuron yang bersentuhan. Satu neuron dengan satu neuron, ia tak bercantum melekat sepenuhnya. Ia ada ruang kecil di tengah-tengahnya yang kita namakan sebagai synapse. So, di tengah-tengah ini kita namakan dia sebagai synapse. Ini merupakan pengaliran impuls secara keseluruhannya, bermula daripada rangsangan yang diterima oleh reseptor yang ditukarkan menjadi impuls saraf, kemudian dihantar ke neuron deria, kemudian dihantar ke neuron perantaraan, iaitu di saraf tunjang dan di otak, dan otak kita akan proses maklumat tersebut dan juga terjemahkan dan menghantar isyarat tersebut ke neuron motor dan diakhiri ke efektor. Efektor kita akan memberikan gerak balas yang sesuai dan sepadan, dan ia terletak di otot dan juga kelenjar badan manusia. Tindakan refleks pula ialah gerak balas yang automatik dan serta-merta tanpa dikawal oleh otak. Pendek kata, ia hantar isyarat sehingga ke saraf tunjang, iaitu bertujuan untuk mengelakkan daripada kecederaan. Sekiranya kita terpegang objek yang panas, automatik tangan kita akan terangkat dengan cepat untuk mengelakkan daripada cedera. Kita tak fikir panas ke tak panas ke, hantar ke otak untuk proses. Ia hanya dihantar ke saraf tunjang dan kita akan bagi gerak balas dengan cepat. Itu dinamakan sebagai tindakan refleks. Contoh lain ialah sentak lutut, bersin dan juga mengedip mata apabila terkena objek ataupun serangga yang memasuki mata. Ini merupakan lintasan tindakan refleks ataupun akar refleks, di mana bila tangan terkena objek yang tajam, ia akan menghasilkan impuls yang akan dihantar oleh neuron deria sini, dihantar ke saraf tunjang, iaitu neuron perantaraan, dan terus patah balik ke neuron motor pada otot, dan automatik otot kita akan menarik tangan kita untuk mengelakkan daripada tangan kita cedera.
Itu saja untuk hari ini bagi tajuk tertempat Sistem Saraf Manusia. Jangan lupa jawab 5 soalan pada akhir sesi ini. Boleh scan QR code ataupun gunakan link yang tertera pada skrin anda.